Jadi insyaAllah hari ini saya menyambung baton daripada kawan saya pada minggu lepas, iaitu Bro Andi, pas kepada saya hari ini untuk menceritakan kepada anda semua apakah itu the neglected formula. Sebelum tu, untuk kita sama-sama faham, untuk saya pun dipermudahkan lidah dan lisan saya berbicara, dan untuk anda semua pun mudah untuk faham, jom kita baca doa Nabi Musa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita minta Allah supaya lapangkan dada kita minta Allah supaya bagi kita fokus untuk dengar pada malam ini, dan apa-apa jenis soalan boleh terus tanya, boleh terus berinteraksi dengan saya. Siapa yang nak buka kamera boleh buka kamera, siapa yang nak tanya soalan boleh tanya soalan. InsyaAllah malam ni saya akan bongkarkan kepada anda semua apakah itu the neglected formula, insyaAllah. So, are you guys ready? Dah ready ke? Kalau ready boleh komen ready tak? Boleh komen ready tak dekat chat? Saya share saya punya tab sekejap kalau ready boleh komen ready. Ready. Masya Allah, semangat. Bro Andi dekat situ juga rupanya. Nampak ke slide saya? Kalau nampak boleh komen nampak kalau suara saya, muka saya tak jelas ke, tak handsome ke, tak handsome tu tak boleh nak ubah lah. Maafkan saya lah. Muka jelas. Muka jelas. Okay. Jelas tapi mungkin tak handsome lah kan. Okay. So inilah tajuk kita pada hari ini guys. Ini adalah this is our formula. Sebenarnya apa yang ada yang telah diceritakan the neglected formula tu sebenarnya adalah formula kita sebenarnya. Apakah itu formula kita? Jom, adakah anda semua bersedia untuk tahu formula yang sekian lama telah diabaikan oleh orang Islam ataupun manusia sendiri sebenarnya. Alright. Minggu lepas, Bro Andi telah ceritakan kepada anda semua pelbagai jenis situasi di mana formula ini telah hilang. Dalam kitaran haiwan, dalam kisah Sumayyah di Jamin Syurga, dalam kisah kenapa peperangan bila berlaku pada waktu zaman awal dulu dekat Malaysia, kenapa pondok-pondok tu tidak, orang yang belajar agama tidak mempertahankan Islam. Kerajaan Jepun bina bullet train tapi masih lagi dalam keadaan stres, analogi Zura Pagar. Banyak kan yang situasi-situasi yang di mana kita ketahui formula ini telah hilang. Dan saya yakin juga anda semua yang datang pada malam ini telah go through beberapa siri dengan brother-brother Quranic Circle yang lain kan. Banyak menceritakan tentang hadis logam, menceritakan tentang air besar, air kecil, menceritakan tentang sains sosial dengan sains tulen, macam-macam kan. Jadi inilah jawapan kepada sesi selama ini anda nanti-nantikan sebenarnya. Tadi awal tadi, brother Syazmi kita dia kata apa tau? Dia kata yang kalau Allah nak muliakan kita, maka Allah akan bagikan kita kefahaman ad-din. So ad-din ni ada kaitan juga dengan apa yang saya nak kongsikan pada malam ini. Persoalannya, what is our formula? Apakah formula kita selama ni? Sebelum tu, saya yakin anda semua pernah dengar hadis tentang hati. Anda tahu tentang dalam badan kita ada seketul hati. Kalau baiknya hati itu, maka baiklah seluruhnya. Ayuh kita sama-sama betulkan niat kita, tajdidkan niat kita supaya kita cuba untuk memahami formula yang telah diabaikan ini dengan hati, bukan dengan otak kita semata-mata. Sebab kalau kita hanya faham dengan otak kita, mungkin kita rasa, oh bang, pernah dengar lah bang, tak ada apa-apa pun. Tapi kalau kita cuba faham dengan hati kita dan kita cuba lahirkan tindakan ataupun lahirkan persoalan emosi sama ada kita dah lakukan yang terbaik ataupun tidak, dekat sinilah kita akan ketemui jawapan. Siapa yang pernah dengar tentang kena faham dengan hati ni? Mungkin boleh komen dekat ruangan chat kan. Boleh komen kat ruangan chat. Pernah dengar bang? Abang Afzal, Abang Ijat, Abang Razi, Abang Syazmi tu semua dah pernah cerita-cerita dekat saya dah. Tapi saya tak tahu lagi nak kena faham apa dengan hati ni. Kita kena faham ad-din. Ad-din ini secara mudah kita dengar adalah the way of life, cara hidup. Lebih tepat, ad-din ini adalah cara hidup yang kita tahu ada balasannya nanti dekat hari akhirat.
Persoalannya, cara hidup yang macam mana sepatutnya kita follow? Apakah guideline yang telah diberikan dalam Al-Quran? Inilah saya akan bongkarkan kepada anda semua. The neglected formula sebenarnya dipanggil sebagai ghawatul hayah atau ghawatul minal hayah. Tujuan hidup manusia. Kita hidup dekat dunia ni sebenarnya kita dah ada tujuan dah. Kita dah ada tujuan dah sebenarnya. Kita akan jumpa 3 golongan manusia dalam dunia ini. Satu adalah golongan yang just follow the flow. Dia ikut je santai kan. Ikut je apa yang ada. Golongan kedua adalah dia menciptakan matlamat sendiri. Saya nak jadi jutawan. Saya nak jadi hartawan. Saya nak jadi bangsawan. Saya nak jadi pahlawan. Tak kisahlah nak jadi apa kan. Wan-wan yang ada kan. Lepas tu datanglah golongan ketiga yang sepatutnya kita follow adalah apa? Kita follow matlamat yang Allah SWT telah berikan kepada kita sebagai manusia pun dah sebenarnya. Kita tak nak jadi golongan pertama, kita nak jadi golongan kedua, tapi kita nak jadi golongan yang ketiga, iaitu orang yang melaksanakan tujuan hidup mereka sebagai seorang Muslim. Tapi apakah tanggungjawab kita, tujuan hidup kita sebagai seorang Muslim? Ghawatul hayah ini sebenarnya adalah big why kita sebenarnya. Siapa pernah nampak gambar bulatan ni? Saya tak pastilah siapa pernah dengar atau tak. Saya ni dulu antara peminat Simon Sinek. Pernah nampak Muhammad Iqbal saya dulu peminat dengar Simon Sinek punya speech kan. Ada satu konsep dia panggil sebagai golden circle. Di mana cara kita nak faham something, cara kita nak menyampaikan something, dia bermula dengan why. Orang takkan kisah apa kita nak sampaikan selagi mana dia tak tahu why. Kehidupan kita ni takkan kita kisah selagi kita tak tahu apakah why kita. Jadi itulah flow yang saya nak start kongsi kepada anda. Kita mulakan dengan why, dan why kita adalah ghawatul hayah. Dah ready ke nak tahu ni? Dah ready ke nak tahu? Sebab kalau dah tahu ni kan, saya bagi disclaimer lah. Kehidupan anda akan berubah 180 darjah tau. 180 darjah akan berubah. Cara pandang kita, apa kita nampak, apa yang berlaku kat kehidupan kita, we will never see things the same way again. So betul ke nak tahu ni? Betul ke dalam ni semua nak tahu? Nak tahu saya teruskan. Why? Kenapa? Kenapa ke why? Macam mana tu? Soalan yang mengelirukan. Ghawatul hayah. Nama dia adalah ghawatul hayah. So, ayuh betul nak tahu. Okey. So jom kita tengok seterusnya dalam slide saya ini. Maafkan kalau saya silap eja sebenarnya adalah ghawatul hayah. Ghawatul hayah manusia sebenarnya ada 2. Saya yakin anda semua biasa dengar tetapi kita tak pernah go through dalam. Dekat sekolah agama kita pernah belajar tapi kita tak pernah tahu secara mendalam apakah maksud sebenarnya tujuan hidup kita. Yang pertama adalah daripada surah ke-51 ayat ke-56. Menandakan kita ni adalah abid kepada Allah, menjadi hamba kepada Allah. Yang kedua adalah khalifah di muka bumi, iaitu daripada surah Al-Baqarah ayat nombor 30. Saya akan kongsikan satu persatu pada anda hari ini supaya kita lebih jelas. Yang pertama, menjadi abid kepada Allah. Boleh saya minta seorang volunteer untuk tolong bacakan dia punya bahasa Arab dan bacakan dia punya terjemahan insya-Allah. Banyak pahala yang anda akan dapat malam ni. Kalaulah dalam ni 52 orang, wah dah meningkat kan. 52 orang ini faham, anda semua, anda yang membaca ni akan dapat pahala tu lah insya-Allah. Ada siapa nak volunteer? Boleh kot. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. And I did not create the jinn and mankind except to worship me. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada aku. Masya Allah, Alhamdulillah. Ayat ni kita biasa sangat dengar. Bila orang kata tentang tujuan hidup Muslim, inilah kita akan go through. Tetapi sejauh mana sebenarnya kita faham tentang ayat yang telah diberikan ini? Betul ke kita dah faham ayat ini nak ceritakan apa? Dekat dalam ayat ini ada 2 elemen penting, perkataan penting, iaitu perkataan wama dan perkataan illa.
Wama bermaksud dan sekali-kali tidak. Dan illa bermaksud melainkan. Apakah beza dia ataupun adakah beza kalau kita tak letak dua-dua perkataan ni? Saya bagi satu analogi pada anda semua. Ada dua peristiwa. Siapa kat sini rajin tolong mak dia untuk beli barang dekat pasar? Boleh saya tahu tak siapa rajin? Masya Allah. Ramai rajin ni kan. Bagi contoh ni lah. Bagi contoh Alif Atan. Berada Alif Atan kita rajin tolong mak kan beli kan. Walaupun sekarang dah kena kuarantin kan. Tak apa. Boleh tolong suruh orang belikan kan. Contohlah saya menjadi ayah kepada brother Alif. Kan? Saya kata dekat Alif, pergi kedai beli daging. So Alif pun, baik ayah. Dia pergi jalan-jalan, dia keluar. Lepas tu, alamak, terlupa dompet lah. Tu dia masuk balik, dia ambil dompet dia, keluar. Alamak, terlupa emas lah. Dia masuk balik, dia pakai emas, dia keluar lagi, dia jalan. Dia terjumpalah Hikmal. Dia jumpa Hikmal dekat tepi jalan. Hikmal buat apa? Main badminton ni. Jom lah main sekali. So main badminton. Dah penat, dah letih. Oh, dia teringat nak kena pergi beli daging. So dia jalan lagi. Lepas tu jumpa siapa? Jumpalah Irfan Mubin. Tengah main apa? Main congkak. So dia kata, lama tak main ni. Jom kita main sekali. So main congkak. Lepas dia main congkak tu teringat, alamak, daging. Sekarang dah pukul berapa ni? So dia pergilah sampai ke pasar. Dia cuba, Aneh, saya mau. Oh, tu ada coki-coki. Saya mau coki-coki satu. Tu ada brownie. Saya mau brownie satu. Tu ada aiskrim. Saya mau aiskrim satu. Ada apa-apa lagi? Daging. Saya nak daging. So dia pun ambil daging. Aneh tu bungkus. Dia jalan. Dia balik rumah, nah ayah daging. Itu contoh situasi pertama. Tolong ingat betul-betul situasi pertama ni. Saya bagi contoh situasi kedua pula. Orang yang sama, Alif Atan, saya menjadi ayah. Alif, jangan keluar rumah. Melainkan beli daging semata-mata. So, suara dengar macam tu Pak Alif dah gerun kan. Dia gerun, dia terus keluar. Dia terus pergi dekat pasar tu. Hikmal ajar main badminton. Tak nak. Daging. Irfan ajar main congkak. Tak nak. Daging. Aneh dia pergi minta suruh beli benda lain. Tak Aneh, daging. Saya nak daging je Aneh. Tolong Aneh. Bagi daging, dapat daging. Dia balik rumah. Nah, ayah, daging. Apakah perbezaan sebenarnya daripada situasi pertama dan situasi kedua? Mungkin siapa nak kongsi, nak bagikan pendapat soalan kebat yang tiada markah ini. Ada siapa nak cuba? Dekat ruangan chat lagi laju kalau boleh voice lah. Nak tengok lah siapa dapat tangkap kan dia punya perbezaan kan. Adakah? Adakah nak cuba? Bagi saya kan. Silakan Iqmal, cuba. Saya Iqmal. Untuk situasi pertama kan. Kenapa yang siapa namanya Alif lah? Alif, brother Alif. Okey. Rajin orangnya. Okey. Brother Alif tu dia nak pergi kedai. Tapi banyak sangat dia punya penyimpangan. Maksudnya simpang nak main tu. But at the end sampai juga destination dia. Faham tak? And then situasi kedua pula, even jumpa persimpangan, still direct to the kedai lah. And then balik. Okay, terima kasih Hikman. So daripada ayat sebentar tadi kan, kita dengar tadi kan, ayat ni kan, ayat tentang 5156 ni, dia ada perkataan wama dengan illa. Bila ada perkataan wama dengan illa, dia ada perkataan yang saya kata dalam situasi nombor 2 tadi. Iaitu apa? Jangan pergi kedai, iaitu wama. Melainkan beli daging semata-mata. Kat situ adalah illa. Allah SWT menciptakan kita untuk apa? Allah tidak menciptakan kita melainkan untuk apa? Beribadah kepada Allah semata-mata. Jadi kita tengok pada contoh tadi, sebenarnya dalam kehidupan kita, kita telah menjalani situasi pertama ni banyak sangat. Tujuan kita jelas, kita tahu yang kita nak jadi hamba kepada Allah. Kita lakukan solat, kita belajar kerana Allah. Segala kita buat kerana Allah. Tetapi banyak tak halangan-halangan yang ada? Banyak tak kita terdistract penyimpangan-penyimpangan yang kita ambil? Kita ambil kejap-kejap, nak kena buat ni lah. Buat ni lah dulu.
Buat ni lah dulu. Lama-lama kita terlupa yang sebenarnya kita ada tujuan yang besar dalam hidup kita, iaitu menjadi hamba kepada Allah. Sepatutnya apa kita follow adalah apa? Yang situasi yang kedua sebentar tadi. Kita fokus dalam melaksanakan ibadah tu semata-mata. Kalau ikut ayat ini, sebenarnya 24 hours kita kena laksanakan ibadah. Uish, macam mana bang 24 hours? Tak boleh makan, tak boleh solat, tak boleh apa? Tak boleh pergi tandas, tak boleh pergi belajar semualah. Kita kena clearkan balik. Apakah definisi menjadi hamba sebenarnya? Apakah definisi kita menjadi hamba kepada Allah SWT? Saya tunjuklah seharian-harian kita kan. Seharian-harian kita ada 24 hours. Kita biasa dengan perkataan menyembah. Kalau ikut 24 jam kita, saya corak-corak lah, dan ini ada lebih lah, tambah solat sunat, tambah solat duha and everything. Kita hanya spend beberapa jam sahaja untuk apa? Menyembah Allah. What happened after that? Apa yang kita buat di luar waktu solat? Apa yang kita buat di luar waktu solat? Kita menjadi hamba kepada benda lain. Kita menjadi hamba kepada game. Kita menjadi hamba kepada lagu-lagu yang ada, kepada rancangan TV yang ada. Kita menjadi hamba kepada perempuan. Kita menjadi hamba kepada ketagihan kita. Kita menjadi hamba kepada phone. Kenapa saya kata kita menjadi hamba? Sebab apa? Kita follow apa yang benda tu nak kita buat. Nafsu kita nak buang masa, kita buang masa. Nafsu kita nak kita berseronok, kita berseronok. Kita telah menjadikan diri kita sebagai hamba kepada diri sendiri. Kalau betul kita nak jadi hamba kepada Allah, kita perlu follow apa yang Allah SWT telah gariskan dalam Al-Quran. Itulah guideline yang ada sebenarnya. Bila kita lihat balik kan, inilah kehidupan kita. Inilah kehidupan kita. Kita hanya menjadi abid, kita menjadi hamba kepada Allah di dalam waktu solat sahaja. Di luar waktu solat, kita mencari Tuhan-Tuhan yang lain. Kita mencari sembahan-sembahan yang lain. Kalau korang kerja sekarang kan, abang tanya, ada tak yang kerja sekarang waktu cuti? Ada tak yang kerja waktu cuti? Ada yang intern kan? Abang tahu ada yang intern, ada yang kerja sambil-sambil kan? Nak menampung kehidupan. Kalau korang kerja, apa akan jadi kalau dalam waktu kerja tu korang buat benda lain? Patutnya korang buat kerja, tapi korang lepak-lepak ataupun duduk santai-santai, tak nak buat kerja. Macam mana? Macam mana tu? Ijat kan? So macam mana tu? Bukan setakat potong gaji. Kalau memang nampak tahu apa, kena buang kerja. Kena maki siap kan? Kalau Muhammad Syazwan kan, dia biasa kerja kilang kan? Oh, sakit kena maki. Tapi macam mana kita menggambarkan kita yakin yang kita ni adalah hamba kepada Allah, tetapi kita tidak melaksanakan, kita tidak menjadi pun hamba kepada Allah secara 24 hours. Secara 24 hours. Kalau nak tahu jawapan macam mana kita nak jadi hamba kepada Allah 24 hours, kena tunggu sampai ke hujung. Kena tunggu sampai ke sesi hujung, sampailah saya habis cerita, barulah kita akan nampak sebenarnya. Banyak sangat perkara-perkara yang kita tak sanggup tinggalkan. Lebih-lebih lagi adalah perkara yang apa? Yang menjadi kita punya keinginan. Perjalanan kita panjang guys. Perjalanan kita sangat panjang. Kehidupan dekat dunia ni sangat pendek. Sangat kejap. Kita bermula dekat dunia, kemudian kita akan pergi ke alam barzah. Di alam barzah, setiap perkara yang kita buat dan kita tak buat, kita akan dikenakan siksaan time itu. Disoalkan macam mana kita punya solat. Disoalkan. Abang yakin lah, korang macam-macam pernah dengar pasal alam kubur kan. Kita orang Malaysia memang suka lah tengok cerita-cerita macam tu, alam kubur lah kan. Pak Adi lah apa semua tu kan. Macam-macam kita dengar kan. Kita punya tulang rusuk dia bersilang, kita punya badan ditekan-tekan, kita punya kepala dipenyetkan, tengkuk dipijak, macam-macam lagi. Tapi nak kata dekat kubur nanti, dekat alam barzah nanti, gambaran tu hanyalah gambaran manusia. Gambaran sebenar kita tak tahu macam mana. Bahkan lebih teruk sebenarnya. Kita diseksa seorang-seorang atas setiap kali kita tidak menjadi hamba kepada Allah. Kita mencarut mulut kita, tangan kita, dalam waktu kita senyap-senyap kita buat apa, dalam waktu gelap malam tak ada orang nampak,
apa yang kita buat, Allah akan bagi kat situ. Habis di alam barzah kita akan ke padang mahsyar. Di padang mahsyar ni guys, paling yang abang takutlah, ni abang takutlah, akan ditayangkan seluruh kehidupan kita dan orang sekeliling kita boleh apa? Boleh play, boleh fast forward, boleh pause, boleh tengok balik apa yang kita telah buat. Oh dia ni macam ni pakai je kopiah. Rupa-rupanya dalam diam ini dia buat Waktu tu kita akan dibangkitkan dalam keadaan bagaimana kita dekat dunia. Abang yakin korang pernah dengar lah banyak kisah-kisah pasal ni kan. Orang kita mencari Rasulullah, kita mencari siapa yang menjadi kita punya apa, siapa menjadi kita punya rujukan time tu. Kalau orang tu dia menjadikan artis-artis sebagai idola dia menjadikan macam-macam benda lain sebagai idola dia, itulah yang dia akan cari dekat akhirat nanti. Dia akan cari, dia akan laju, dia akan keluar dari kubur tu laju, dia akan cari mana. Kalau kita melaksanakan tujuan hidup kita 24 hours menjadi hamba kepada Allah seperti mana Rasulullah SAW telah mengajak kita untuk lakukan, maka kita akan mencari Rasulullah. Tak cukup kita akan ditimbang, dihakimkan dekat Al-Mizan. Dekat sini apa yang saya takut, yang saya nak kongsikan dekat korang, saya takut adalah setiap benda yang saya tak lakukan. Contoh, kawan-kawan saya ramai kat sekeliling ni, kawan-kawan saya ramai. Saya tahu tujuan hidup saya, kena laksanakan, kena jadi abid, kena jadi khalifah. Tiba-tiba masa dekat penghakiman, pahala, walaupun kalau lah, kita doa lah supaya pahala tu banyak kan. Walaupun pahala saya banyak, kalau lah banyak time tu, bila ada orang datang, dia jadi saksi, dia kata apa? Dia kata, kau dulu kat dunia, tak pernah pun bagi tahu aku pasal tujuan hidup. Tak pernah pun ajak aku datang usrah. Tak pernah pun datang ajak aku dengar pasal Al-Quran ni. Aku nak dakwa kau. Jadi dia akan ambil pahala kita. Makin ramai orang akan ambil. Makin ramai orang ambil. Lama-lama apa jadi guys? Lama-lama dah tak ada pahala dah kita nak bagi. Maka orang akan bagi dosa dia dekat kita. Sebab kita sedar, kita tahu dalam Al-Quran ni ada tanggungjawab kita sebagai abid yang sepatutnya kita laksanakan. Dan lalulah dekat Al-Mizan yang sebenarnya kalau digambarkan oleh para ulama memang impossible untuk lalu, melainkan kita ni memang dapat redha Allah, melainkan kita ni memang dipermudahkan segala urusan kita. Dan in the end, tempat dia sama ada dekat syurga ataupun neraka je. Adakah kita telah bersedia? Telah kita bersedia untuk meninggalkan, ambil sedikit waktu untuk kita muhasabah kan. Dalam 24 hours kehidupan kita, dalam 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun kita hidup, apa yang telah kita buat untuk melaksanakan tujuan hidup yang Allah telah bagi kepada kita? Di sinilah kita akan tahu ada satu lagi tujuan hidup. Tujuan hidup kita yang pertama ni menginsafkan kita, mengingatkan kita yang kita ni berada tanggungjawab dekat muka bumi ini. Tetapi menjadi abid kepada Allah SWT hanyalah sebahagian daripada tujuan hidup kita. Yang merupakan apa? Merupakan hablu minallah, hubungan kita dengan Allah. Khalifah merupakan hubungan kita dengan manusia. Hablu minannas. Bila abang minta seorang untuk bacakan daripada surah Al-Baqarah ayat nombor 30 ini. Kalau boleh baca yang full, boleh baca yang full lah. Yang ni abang ambil part yang abang nak cerita saja. Kalau baca yang ni pun boleh. Siapa-siapa nak try, nak cuba. Ada ke nak cuba? Kalau cerita abang pilih lah Abang nak minta Irfan Mubin boleh ke? Irfan Mubin tolong abang. Penuh ke? Yang full ke? Yang ni pun okey. Yang ni pun okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ja'ilu fil di khalifah. Indeed, I will make upon the earth a successive authority,
Sesungguhnya aku akan jadikan di muka bumi satu khalifah. Masya Allah. Jazakallah. Irfan Mubin. Kata bacaan sebentar tadi kan. Ini adalah tujuan hidup kita yang kedua yang ramai sangat tersalah faham. Kita salah faham maksud khalifah tu apa. Sedangkan khalifah ni bukan saja orang Islam tau. Seluruh manusia sepatutnya menjadi khalifah di muka bumi. Abang share sikit lah kan. Abang share sikit. Apa itu khalifah kan? Khalifah kalau kita tengok dalam bahasa Arab, sebenarnya dia bermaksud apa? Kita adalah successor. Successor ni adalah pengganti. Iaitu berganti kepada siapa? Kepada tugas Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tugas menyebarkan agama Allah SWT. Tugas successor adalah meneruskan apa yang Rasulullah SAW buat, kita pun buat benda yang sama. Kita pun cuba nak apply benda sama tanpa menambah, tanpa kurang daripada apa yang Rasulullah SAW buat. Tetapi sekarang, kita selalu terconfuse tau. Kita rasa yang tugas khalifah ni hanya sebagai tanggungjawab politik. Kita dah dapat PM baru kan. PM barulah jadi khalifah. PM barulah tanggungjawab. Aku tak tanggungjawab. Kan? Sedangkan untuk memakmurkan bumi Allah ini, menegakkan kalimah la ilaha illallah ini merupakan tanggungjawab setiap manusia. Islam ni telah menyarankan kita supaya apa? Supaya kita membawa manusia kembali tunduk kepada Allah. Kembali tunduk kepada Allah dan memenuhi tujuan penciptaan mereka. Sebab itulah sebenarnya secara mudah tugas khalifah ni adalah dakwah sebenarnya. Kita laksanakan dakwah, memanggil orang kepada kebenaran, panggil orang balik kepada Allah. Tugas khalifah adalah memastikan manusia terus berada dalam landasan ibadah kepada Allah semata-mata follow yang first tadi tu. Ya Allah, besar sebenarnya kita punya tanggungjawab. Besar sebenarnya kita punya tanggungjawab bila kita sedar yang kita ni kat dunia terlalu banyak bermain-main. Abang risau lah sebenarnya kan. Abang risau bila kat akhirat nanti mak ayah abang, adik-adik abang, kakak abang, kawan-kawan abang merayu, meminta, tanya dekat abang. Kenapa tak cerita ni dulu? Kenapa tak bagi tahu ni dulu? Kenapa tak pernah sedarkan? Kenapa tak pernah tunjuk contoh yang baik masa dekat dunia dulu? Maka abang kan didakwa sampailah habis kan. Tapi inilah secara mudahnya. Kalau secara panjang ni lagi adalah nanti abang akan share, mungkin akan datang lah, mungkin bulan depan ke kan. Nanti ingatkan sebenarnya apa yang abang akan tinggalkan dekat korang adalah kita bukan saja menjadi abid kepada Allah 24 hours, tapi kita juga menjadi khalifah kepada Allah SWT secara 24 hours. How is that possible? Nanti sampai hujung abang akan ceritakan. Ini adalah satu gambar yang dipanggil sebagai kandang dakwah lah kan. Yang mana kandang ni kita panggil sebagai kandang ibadah. Kandang ibadah. Dan orang yang memegang lasso ni yang tangkap haiwan tu kan. Kita panggil sebagai khalifah. Daripada gambar ni abang nak korang komen ataupun siapa-siapa nak voice, nak suarakan, apa yang korang boleh faham daripada gambar ni? Daripada apa abang telah ceritakan sebentar tadi kan, ataupun daripada gambar ni sendiri kan. What is your interpretation? Apa yang kita boleh dapat daripada gambar ni? Mungkin siapa-siapa nak kongsikan. Siapa-siapa nak cuba, nak kongsikan. Khalifah orang yang mengajak orang sedih masuk. Masya Allah, thank you. Orang kat luar tu sedih kan. Dia sedih. Kenapa dia sedih? Mungkin sebab dia buat jahiliah kan, ataupun dia tak tahu. Khalifah tu Wonder Woman. Dia baling diikat, lepas tu apa? Dia baling diikat, orang tu masuk kebenaran. Ada lagi nak cuba tak? Mungkin dari sudut apa, bilangan ke? Dari sudut apa lagi? Banyak lagi korang boleh komen pasal gambar ni kan. Abang dulu pernah dengar komen ni, pelbagai banyak komen pasal gambar ni saja. Ada tak lagi nak cuba? Dalam kandang ada yang tak lasso. Masya Allah, thank you Haji Zat. Dalam kandang tu 2 orang je yang pegang lasso. Nak kata tanggungjawab khalifah ni, melaksanakan dakwah ni, tak ramai orang buat. Sedangkan kita punya tujuan hidup tu ada 2. Ramai orang sedar yang pertama, tapi tidak ramai sedar yang nombor 2 ni akhirnya tidak lengkap. Yang pertama pun kadang-kadang kita dah out kan.
Semoga Allah SWT menjaga kita kan. Ibarat pada malam ini kita telah dilahirkan semula kan. Ibarat pada malam ini kita telah belajar semula. Sebenarnya inilah tujuan hidup kita. Dalam kita punya lafaz kalimah syahadah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kan? Dalam keadaan senyum, luar tak senyum. Masya Allah alif syami kan. Tajam mata. Dalam tu seronok minta dapat beribadah. So dia orang seronok. So dia kena tarik orang yang tak seronok tu, yang sedih masuk balik dalam keadaan ibadah bersama-sama. Okay. Dalam kalimah syahadah kita, yang pertama la ilaha illallah. Sebenarnya kita sedang menegakkan yang tiada ilah selain daripada Allah. Kita meminta supaya apa? Kita naik saksi bahawa apa? Kita hanya beribadah menjadikan Allah sebagai Tuhan kita semata-mata. Kita jadi hamba kepada Allah aja. Itu sebagai tujuan hidup kita yang pertama. Dan yang kedua adalah kita mengaku yang Rasulullah tu, Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Kalau kita yakin yang Rasulullah itu adalah pesuruh Allah, Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, maka kita akan laksanakan apa yang Rasulullah laksanakan, iaitu tanggungjawab khalifah sebenarnya. Betul, berat, memang berat. Tapi inilah perjalanan kita kan, perjalanan kita dalam kehidupan ini. Selepas kita mendengarkan sebentar tadi kan, sebentar tadi tentang tujuan hidup kita, Rawatul Hayah, saya yakin ada di kalangan anda yang rasa, ya Allah kan, beratnya, rasa macam mana ni, macam mana. Kita baru tahu tak apa. Anggaplah kita baru ambil syahadah kan. Anggaplah kita baru revive balik diri kita. Kan? Apa yang telah berlalu tu biarkan berlalu. Kalau kita terperangkap dalam kesedihan kita yang lama, maka kita tak akan mampu untuk melangkah ke hadapan. Bahkan orang seperti Umar Al-Khattab, orang seperti Umar Al-Khattab telah mengatakan satu kata-kata yang telah memberi kesan besar pada diri abang sendiri. Apa tu? Kata-kata dia, those with the worst history create the best future. Siapa yang ada pengalaman yang paling buruk, banyak dosa-dosa pernah buat, banyak kesilapan dia pernah buat, bila dia sedar kan, percayalah dia akan jadi orang yang paling hebat. Sebab dia tak nak orang lain pun kena sama macam dia. Dia tak nak orang lain pun buat benda sama dengan dia. Allah akan terima taubat kita. Allah akan terima kita punya pintu taubat masih terbuka sebab kita sedar sekarang. Yang kita risau kita sedar masa dah hujung nyawa nanti. Yang kita risau kita dah sedar dan kita dah tua. Waktu kita tak mampu nak buat apa-apa dah. Bersyukur yang Allah bagi kita kesedaran sekarang tentang tujuan hidup kita di muka bumi ini sebenarnya. Minggu lepas guys, Abang Andi ada kongsikan kepada korang tentang sunnatullah. Dia ceritakan tentang apa Dia ceritakan tentang sains tulen dengan sains sosial. Betul ke? Betul ke dia ada cerita? Ke saya bermimpi, mengelamun, tak dengar betul ke dia ada cerita? Kalau betul boleh komen Betul bang, saya ingat dia cerita apa minggu lepas. Sains tulen dengan sains sosial korang ni sains tulen ke sains sosial? Korang ni belajar sains tulen ke sains sosial? Ada tak yang ingat? Kalau tak ingat, tak ada yang komen, saya terpaksa go through balik lah. Tak adalah go through banyak pun, saya akan go through sedikit. Tapi sebelum tu kita bagi trivia sikit lah. Kita bagi trivia sikit, nak tanya soalan lah kat korang. Tengok siapa yang bijak kat sini kan. Analogi telur. Dalam telur yang kita selalu makan yang sedap tu kan, yang kita pecah, kita gaul-gaul, tambah mayonis sikit, tambah butter sikit, tambah cili sikit. Dalam telur yang kita selalu makan yang sedap tu, yang kita telah membunuh telur, tak adalah, mana ada bunuh kita nak makan untuk diri kita lah kan. Dalam telur tu, ada warna kuning dengan ada warna putih. Persoalan, warna kuning ke warna putih akan jadi ayam mana akan jadi ayam? Kuning, telur kuning, betul ke? Kenapa telur kuning? Sebab ayam tu warna kuning Sekejap abang tukar warna dia. Abang tukar warna putih ayam ni. Ayam kampung. Dua-dua jadi ayam. Badrul Zaman kata dua-dua jadi ayam. Macam mana ni kita nak follow siapa ni? Kedua-dua. Irfan Kreatif pun kata dua-dua. Macam mana ni? Kita ada siapa-siapa yang ambil biologi yang ramai engineer dalam ni kalau tengok betul-betul, putih adalah nutrien. Putih tak silap saya kulit kot. Masya Allah Hafizuddin. Putih kuning kot. Putih adalah nutrien. Okay, abang share sikit lah apa abang pernah belajar dulu time biologi Kita buat incubation. Kalau kita buat incubation kita nampak dia besar, tak belajar bio. Alright, tak apa. Dimaafkan. Tak apa. Abang bukan nak cerita bio buat korang hari ni.
Nanti kita minta orang yang lagi pakar lah cerita bio kan. Ni abang nak cerita konsep analogi telur ni je. Kalau ikut analogi telur ni, warna kuning tu akan jadi ayam. Yang luar tu adalah nutrien menjadi makanan dia. Jadi maksudnya kuning telur tu dia akan absorb sikit kuning telur putih tu, lama-lama dia akan apa? Dia akan membesar, dia akan patuk kulit telur tu, dia akan keluar daripada telur tu. Jadilah ayam, jadi besar. Lepas tu kita goreng, kita makan kan. Jadi KFC kan. Tapi dia start daripada telur tu lah. Dia start daripada telur yang apa? Daripada telur yang kita selalu nampak tu lah kan. Abang nak cuba kaitkan kan analogi telur ni dengan apa yang korang telah dapat setakat ni. Ini dia. Sains tulen versus sains social. Kalau kita tengok, sains tulen ni dia adalah perkara yang dipengaruh. Sains tulen ni adalah benda yang dipergunakan, dipengaruhkan. Sains tulen. Betul lah sains tulen kan? Adalah perkara yang dipengaruhkan. Kalau sains sosial, dia adalah perkara yang mempengaruh. Dia adalah perkara yang mempengaruh. Telur tadi tu yang telah jadi ayam, dia gunakan nutrien untuk dia besar. Jadi maksudnya orang yang sains sosial menggunakan orang yang sains tulen untuk jadikan diri dia besar. Apa maksudnya besar? Abang tanya satu soalan simple lah dekat korang. Kat mana-mana korang pergi, biasa siapa jadi bos? Ada tak orang yang belajar sains jadi bos? Pergi hospital ke? Jarang. Kerajaan sekarang ke? Ada tak degree in engineering? Kita nampak kita punya menteri-menteri. Uish. Tak. Kebanyakannya dalam sistem kita sekarang, sains sosial lah yang menjadi apa? Yang menjadi dekat atas dan sains tulen lah yang dipergunakan macam tu je. Sama lah dekat hospital pun. Kalau kita pergi hospital, orang yang belajar management jadi pengarah. Dekat universiti pun orang belajar management jadi bahagian admin. Minister kita pun kebanyakannya adalah banyak daripada sains sosial sebenarnya. Nak kata apa? Sains sosial ni dia akan apa? Mempengaruh sains tulen. Dia akan mempengaruh sains tulen. Jadi, abang boleh gambarkan telur kuning ni adalah sebagai matlamat sebenarnya. Telur kuning tu yang akan mempengaruh telur putih. Telur putih ni adalah alat. Kita ni, kita belajar engineering, kita belajar matematik, kita belajar coding, komputer. Everything kita belajar sebenarnya adalah alat. Alat yang sepatutnya kita gunakan. Yang sepatutnya kita gunakan, kita beri pengaruh kepada dia. Bukan kita yang dipengaruh untuk melakukan pelbagai benda-benda yang tak sepatutnya. Dan dalam telur kuning ini, matlamat dia adalah apa? Adalah tujuan hidup kita sebentar tadi sebenarnya. 5156 230. Menjadi abid kepada Allah, menjadi khalifah di muka bumi. Orang yang dia punya telur kuning dia jelas, telur kuning dia cantik kan, memang dia buat sungguh-sungguh, maka dia tidak akan apa? Dia tidak akan terpengaruh ataupun dia tidak akan apa? Lari daripada landasan mendapat redha Allah tu sebenarnya. Kebanyakan orang, dia menjadikan alat sebagai matlamat. Macam mana alat tu jadi sebagai matlamat? Matlamat saya adalah saya nak dapatkan 5 juta. So bila dia kata matlamat dah 5 juta, automatik benda tu dia telah apa? Dia telah dipengaruh oleh duit tu dan dia telah apa? Dan dia telah akhirnya tak ada matlamat pun sebenarnya, tak ada telur kuning pun. Dan akhirnya dia terperangkap dalam kitaran bodoh yang pernah diceritakan kan. Kitaran haiwan ke, kitaran bodoh ke, kitaran robot kan. Banyak kita pernah dengar kan. Kita terperangkap dalam tu sebenarnya. Saya nak cerita dekat anda semua lah kan. Ini ada satu graf yang saya lukis kan. Satu graf yang saya lukis. Ini adalah graf apa yang telah berlaku pada umat-umat terdahulu. Pada umat-umat terdahulu. Graf tentang knowledge dengan hati. Benda yang berkaitan dengan alat ni sebenarnya adalah knowledge. Knowledge yang kita dapat. Matlamat ni pula adalah hati kita. Hati tu, matlamat tu terletak dekat hati. Bagaimana hati tu dia dipengaruhi, maka seluruh badan ni akan laksanakan kan. Awal-awal masa penciptaan manusia, kalau kita tengok sambungan daripada surah Al-Baqarah ayat nombor 30 tu, dan sambungan dia sampai ke 31,
32 sampai 33 menceritakan yang manusia ni telah diajarkan perkataan-perkataan. Telah diajarkan semua nama-nama. Kan? Nabi Adam AS telah diajarkan semua nama-nama. Ulama tafsir kata apa tau? Ulama tafsir mengatakan nama-nama tu adalah banyak sebenarnya. Nama-nama perkara yang memang dah dekat dunia, segala ilmu-ilmu yang ada, bercucuk tanam, kan? Nama-nama manusia yang akan ada, segala sifat dan perangai manusia-manusia yang akan ada, semua telah diajarkan kepada Nabi Adam AS sebenarnya. Jadi sebenarnya, kita dekat manusia, kita sebagai manusia ni, we have no problem about ilmu pengetahuan kita. Knowledge kita tak ada masalah pun sebenarnya. Kalau tengok graf yang saya lukis ni, yang warna putih tu, dia tak start dekat kosong. Dia start dekat ada significant value lah, tak letak lah berapa kan. Mana saya tahu IQ zaman-zaman dulu berapa kan IQ kan. So nak kata benda tu dia naik secara exponential lah. Dia naik, semakin lama semakin bijak. Manusia ni semakin lama semakin bijak. Tetapi apa yang jadi sebenarnya? Daripada zaman Nabi Adam hingga zaman typo Nami pula kan. Nami tu apa? Kalau tengok kan, daripada zaman Nabi Adam hingga ke Nabi Idris, akhirnya manusia bertambah dan manusia ini dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan taat pada Allah. Dia masih lagi melaksanakan tujuan hidup dia. Sampailah ke Nabi Nuh alaihi salam. Bila sampai ke Nabi Nuh alaihi salam, kat situlah kita mula nampak orang-orang yang apa? Orang-orang yang mula derhaka. Kan? Bukan semalam lah, 2 hari lepas lah. 2 hari ke 3 hari lepas. Bro Andi tunjuk video bahasa Indon dekat saya kan. Dia tunjuk video bahasa Indon, orang menceritakan tentang kisah Nabi Nuh ni. Kelakar lah cara dia cakap kan. Yang kalau dia tengok dekat story tu apa kan. Yang auto baca tu kan. Kelakar lah bunyi Indon tu kan. Tapi nak kata apa? Nak kata dia ceritakan kat situ, akhirnya orang-orang dekat zaman Nabi Nuh ni, dia orang membina berhala tau. Dia orang membina berhala bukan nak sembah pun. Awal-awal adalah untuk menghormati orang-orang terdahulu, pahlawan-pahlawan hebat, pembesar-pembesar dia orang hebat sebagai apa? Tanda hormat. Lama kelamaan, generasi after generasi, akhirnya mereka mula menyembah berhala tu. Mula tidak percaya kepada Allah SWT semata-mata dan akhirnya mengambil benda lain sebagai kebergantungan kepada selain daripada Allah. Sebab itulah masa zaman Nabi Nuh, kalau kita tengok keimanan, graf warna biru ni, keimanan tu bila dah sampai zero dan dah turun kepada negatif, akhirnya kat situlah Allah SWT telah mengarahkan semua manusia yang beriman, tolong Nabi Nuh AS membina kapal dan naik atas kapal tu, bawa haiwan-haiwan secara berpasangan. Supaya apa? Supaya selamat daripada banjir besar yang akan menenggelamkan semua manusia-manusia yang apa? Yang tak pandai berenang. Kan? Pandai berenang pun lemas kan. Sebab ni adalah banjir sangat dahsyat. Kan? Orang yang kufur kepada Allah SWT. Jadi kat sini kita boleh nampak apa tau? Kat sini kita boleh nampak Nabi Nuh diutuskan bukan untuk ajar orang buat kapal. Kadang-kadang orang baca, wah dahsyat kan, besar kapal ni kan, hebat ni architecture Nabi Nuh AS, carpenter dia macam mana dia buat tu, dahsyat lah. Tapi sebenarnya apa yang nak diajarkan oleh Nabi Nuh AS adalah mentauhidkan Allah. Adalah perkara yang berkaitan dengan hati. We have never had a problem about knowledge. Ilmu kita makin lama makin berkembang, tetapi apa yang makin menurun, apa yang menjadikan kerisauan kepada kita adalah akhirnya keimanan kita tu. Hati tu mula rasa tak percaya pada Allah. Hati tu mula rasa kebergantungan pada benda lain. Abang bagi satu tips lah kat korang. Macam nak tahu korang bergantung pada benda tu atau tak. Dalam keadaan susah, dalam keadaan tengah apa-apa perasaan, sedih ke, marah ke, geram ke, benda pertama yang korang fikir, itulah tempat korang bergantung sebenarnya. Itulah tempat korang bergantung. Kalau kita bergantung pada Allah, itulah benda pertama yang kita akan cari dalam segala bentuk emosi yang kita ada. Tapi kalau benda pertama kita cari, bang, saya rasa saya main game ni untuk release stress abang. Saya scroll FB ni, scroll TikTok, scroll IG ni sebenarnya saya rasa lonely abang. Kalau benda tu yang pertama kita cari, sama-sama kita minta dekat Allah kan. Supaya Allah berikan kita hati yang baru. Berikan kita hati yang baru, Allah bersihkan hati kita balik kan.
Nabi Nuh alaihissalam, segala para anbiya yang datang selepas Nabi Nuh alaihissalam telah diturunkan untuk apa? Mengajarkan ilmu tauhid. Dan bukan sekadar untuk memberikan sains to learn, iaitu beri knowledge, tapi adalah memberi matlamat kepada manusia. Memberi matlamat, menghidupkan hati manusia. Memberi reason kepada kehidupan. Jom kita tengok pada zaman Nabi Muhammad SAW pula kan. Dalam zaman Nabi Muhammad SAW, jauhnya abang lompat bang. Takkanlah abang nak cerita semua. Boleh abang cerita semua 3 hari boleh ya? 3 hari ya. Kita dengar cerita abang sampai habis. Kisah Nabi Nuh. Kenapa ada belok kat graf keimanan hati tu? Masya Allah, soalan baik Rushdi kan. Belok ni kan. Decline tiba-tiba ada belok ni kan. Sebenarnya tak ada reason pun sebenarnya. Ni abang abang edit dah memang macam tu. Dia nak kena bagi value. So abang letaklah value macam mana. Betul tiba-tiba jadi macam tu. Tapi faham lah dia punya iman tu turun dia punya iman tu turun. Abang nak buat graf yang ilmu tu sebenarnya exponential. Tapi tak pandai editing sangat. So inilah kita dapat inilah bentuk graf tu. Okay, soalan yang baik. Terima kasih. Kerana cuba untuk faham apa gambar abang lukis ni. Kita skip terus kawan-kawan. Kita skip terus ke zaman Nabi Muhammad SAW. Abang nak buktikan kepada korang. Abang nak buktikan dekat korang sebenarnya masalah sama selama bertahun-tahun daripada Nabi Nuh sampai ke Nabi Muhammad SAW, masalah sama dan solusi sama diberikan juga. Masa dekat zaman Nabi Muhammad SAW, manusia ni terpecah kepada dua. Satu kelompok adalah tamadun-tamadun yang hebat, yang kaya dengan harta dan kaya dengan bangunan-bangunan. Contoh seperti apa? Macam Rom, Parsi, Mesir kan, ada Fir'aun kan, dahsyat kan dia punya kekayaan kan. Diorang punya engineering tak ada masalah. Engineering diorang boleh bina kan, civil engineer, Abang Mail kan, boleh bina bangunan besar-besar. Electric engineer boleh buat apa, lampu kat mana-mana. Tak tahulah zaman tu tak ada lah elektrik kan. Nak katanya, masa zaman tu dah tak ada problem dah pasal ilmu. Ilmu diorang sangat bijak. Termasuklah golongan yang kedua, iaitu kelompok yang duduk dekat padang pasir. Orang Arab. Orang Arab yang duduk dekat padang pasir kan. Diorang hebat dengan bisnes. Diorang memang business minded sangat cantik lah kan. Kita tengok macam mana diorang plan. Kalau korang pernah dengar kisah daripada surah Al-Fil dengan surah Quraisy kan. Macam mana dalam surah Quraisy tu Allah SWT menceritakan mereka apa? Allah beri rezeki kepada mereka yang diorang boleh berdagang ke Syam kan. Kemudian dia boleh berdagang ke Yaman kan. Akhirnya dua waktu, antara waktu musim panas dan musim sejuk tu, diorang jual secara bergila ganti tau. Musim panas beli kat sini, lepas tu travel dekat tempat lain, jual kat sini. Ambil barang kat situ pula, travel kat situ, jual balik kat situ. Sebab dekat Mekah mana ada apa-apa kan? Mana ada apa-apa nak kena jual. Ataupun bukan tempat yang best pun untuk untuk dijadikan pusat pelancongan. Sekarang tak tahulah kan. Sekarang na'udzubillah macam-macam ada. Macam ada kelab malam pun ada. Kita minta supaya jauh lah benda tu kan daripada kita kan. So nak kata pada waktu ini tak ada masalah pun dengan ilmu. So dari segi knowledge tak ada masalah. Jadi kenapa sebenarnya Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW diutuskan? Siapa boleh jawab? Siapa boleh cuba jawab? Kenapa Rasulullah nak diutuskan time tu? Diorang bijak je. Diorang tak ada masalah pun. Harta banyak. Tengok dekat Rom, dekat Parsi. Kan? Ada apa? Macam-macam kan. Ada Colosseum. Mesir ada piramid dia. Parsi dengan dia punya taktik-taktik perang dia. Kan? Itali macam-macam. Diorang punya hebat lah. So kalau dia dah hebat, kenapa Nabi Muhammad SAW diutuskan? Knowledge tak align dengan adab dan hati. Masya Allah. Ada lagi tak jawapan lain untuk menegakkan agama mereka? Muhammad Rushaidi kata kan. Ada lagi tak jawapan lain? Tak cuba. Lupa nak tauhidkan Allah. Akhirnya, diorang punya knowledge tu, diorang punya telur putih tu dah sangat cantik dah, sangat pekat dah, sangat banyak dah. Siapa yang selalu beli telur grade A kan, besar kan. Bila besar kan, dia besar sedap kan. Tapi sayangnya, telur kuning dia tu tak ada. Telur kuning dia tu jelek, hilang, habis. Siapa curi ni, siapa makan ni? Tak, memang macam tu telur ni, kita panggil telur mandul kan. Ataupun telur tu dia ada masalah masa dihasilkan kan. Akhirnya dia orang tak ada matlamat.
Matlamat diorang buat sendiri, sebab itulah dekat sini banyak berlaku masalah-masalah jahiliah kat situ. Korang tahu kan, siapa yang minat sejarah tu tahu kisah-kisah pasal Mesir, pasal Rom, kan? Bagaimana mereka menghapuskan satu tamadun tu dengan apa? Dengan membunuh, dengan merogol wanita-wanita mereka, kan? Dengan pelbagai sumbang mahram yang dilakukan, kan? Orang Arab lagi dengan apa? Dengan pelbagai jenis jahiliah, dengan judi, dengan menanam bayi perempuan, kan? Dengan menilik nasib, kan? Dengan pelacuran yang dilakukan, style kahwin yang kita tengok tak masuk akal. Jadi Rasulullah SAW diutuskan untuk apa tau? Rasulullah SAW diutuskan untuk menyedarkan manusia tentang sains sosial ni, hati. Apa jadi kepada masyarakat Arab dan juga tamadun-tamadun hebat ketika itu? Kenapa tak line yang abang lukis tu kan? Line putus-putus tu kan? Line putus-putus tu abang nak cakap apa tau? Mereka telah pisahkan antara sains tulen dengan sains sosial. Sains tulen diorang buat kau-kau, sungguh-sungguh diorang buat. Diorang buat sungguh-sungguh sampaikan apa? Sampaikan ego diorang melonjak. Tetapi mereka tak boleh accept apa telah diceritakan kan? Masa bila Rasulullah SAW diutuskan kan, diorang apa? Ayat Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Malah mereka ni orang Arab ni adalah orang yang sangat teliti dengan bahasa, dengan syair-syair mereka yang hebat. Tetapi mereka ni bukanlah tak pandai. Mereka dengar, mereka faham. Tetapi mereka tidak boleh terima. Diorang tak boleh nak accept apa yang telah diceritakan. Hati tu tak ada. Matlamat tu tak ada. Matlamat tu hilang. Matlamat tu telah dikotori dengan benda lain. Hati tu telah dipenuhi dengan matlamat-matlamat dunia yang telah dia isikan. Akhirnya, sensitivity hati dia hilang. Tak adalah, sensitivity hati tak ada. Familiar tak benda ni? Familiar tak? Perasan tak benda ni senang berlaku sekarang juga dekat zaman kita? Zaman ni, abang cerita zaman dulu tau. Abang cerita zaman Rasulullah SAW. Tetapi sekarang percaya tak? Yang tadi tu kan, abang tunjuk dekat korang kan? Abang tunjukkan korang dekat sini. Abang tunjukkan korang dekat sini tadi. Inilah apa kita tengah buat sebenarnya. Kita seolah-olah meletakkan line antara hati kita dan antara kehidupan kita. Waktu solat aku solat lah. Tapi waktu lain aku nak buat apa suka hati aku lah. Terma dia ibarat apa? Ibarat Allah itu ataupun Tuhan itu hanya ada di 3 sejadah. Sedangkan Allah sentiasa melihat kita kan. Sentiasa berada bersama kita. Ini yang telah berlaku kepada apa? Kepada masyarakat kita sekarang. Kan? Apabila mereka tidak tahu tujuan hidup, maka mereka telah berjaya mengasingkan antara sains tulen dengan sains sosial. Kita banyak dekat sains tulen, abang yakin. Ramai yang pandai dekat sini, ramai ada pelbagai logam, pelbagai kelebihan. Tapi selagi mana kita tak ada rawatan untuk sains tulen kita ni, maka kita selama-lamanya akan jadi sama je seperti masyarakat jahiliah zaman dulu. Sepatutnya orang Islam buat macam mana sebenarnya? Sains tulen dengan sains sosial ni dia adalah sunatullah tau dua-dua. Ni Abang Andi ada cerita sebenarnya sunatullah tu apa. Abang cerita secara simple je. Abang tak nak panjang-panjang kat korang. Sunatullah ni benda tu dia akan berulang sampai akhirat. Kenapa Allah jadikan sunatullah? Kerana benda tu stabil. Kalau benda tu stabil maksudnya outcome dia sama. Kalau benda tu tak stabil apa jadi tau? Hari ni nak buat air Milo, air kena 100 degree. Tiba-tiba esok nak buat air Milo 200 degree. Nak cari mana api nak bakar? Nak buat air Milo je kot. Pergi lava kan, pergi panjat gunung lava, nak panaskan buat air Milo je. Dia tak stabil, tak ada nak kontrol. Kan? Manusia tidak boleh kontrol kalau benda tak stabil. Allah SWT telah menjadikan kita ni sebagai khalifah dan semua benda yang dekat dunia yang Allah bagi dekat kita ni adalah apa? Under our control. Untuk kita kontrol, melaksanakan apa? Melaksanakan tujuan hidup kita dekat muka bumi ini. Kegunaan semua Allah bagi dekat kita ni, ilmu kita Allah bagi, pokok-pokok Allah bagi, haiwan Allah bagi, everything yang kita ada sekarang.
Matlamat dia adalah for them to help us and for us to laksanakan tugas kita sebagai hamba dan khalifah sebenarnya. Dia punya cycle sepatutnya jadi macam ni guys. Kalau tengok gambar abang cerita pasal cycle orang barat dulu. Cycle orang barat yang kita tengah follow sebenarnya. Kita tengok kita belajar. Kita belajar sains tulen. Kan? Lepas kita belajar sains tulen, lepas tu kita guna sains tulen tu untuk apa? Korang lepas habis belajar ni nak pergi mana? Abang tanya. Dah dapat degree nanti nak buat apa? Oh, dapat degree saya gantung abang kat dinding. Nampak lawa nampak nice Korang lepas ada apa? Ada CG ni nak buat apa? Ada tak siapa-siapa nak cuba? Kirija lah bos. Kirija dekat kedai mamak tadi tu. Tak adalah ada degree dah kan? Ada degree physics. So jadi profesor insyaAllah. Sambung study bos. Wah mantap. Nak sambung study lagi kan? Lagi ada tak lagi? Kirija tu apa? Kirija tu maksudnya cari duit bos. Cari duit makan. Kasih perut kenyang. Kerja. Korang nak apa sebenarnya? Nak apa sebenarnya lepas belajar ni? Abang tanyalah nak apa sebenarnya lepas belajar ni? Lepas kita belajar, nak apa? Saya belajar ni ikhlas kerana Allah semata-mata bang. Saya ikhlas kerana Allah bang sebenarnya. Sijil tu saya tak pandang bang, tutup mata bang. Sijil tu kalau boleh jangan bagi lah. Ada tak? Okey tak? Okey lah. Nak jadi orang berjaya dunia akhirat dengan ilmu ada. Masya Allah, saya niat sangat mulia kat situ. Okey lah. Korang boleh kata yang korang belajar kerana Allah lah. Okey lah, belajar kerana Allah belajar kerana Allah. Alright. So kalau betul korang belajar kerana Allah, kalau korang belajar kerana Allah, okey tak kalau abang jadi dekan, abang jadi dekan UTM, abang kata apa tau? Boleh nak belajar, tapi saya takkan bagi sijil lah. Sebab belajar kerana Allah saya tak bagi sijil. Nak tak? Siapa mesti nak belajar kat UTM kalau belajar dah 4 tahun tak dapat sijil? Tak dapat grade. Sijil graduasi, nak tak? Nak tak? Kan kita belajar ikhlas kan? Terdiam bos. Terdiam. Tak nak. Kenapa tak nak? Kata kita belajar ikhlas. Okey lah. Abang bagilah sijil. Kesian lah kat korang kan. Abang jahat sangat Abang Wafi ni tak bagi sijil. Okey lah, abang bagi sijil lah. Abang bagi sijil, tapi sijil tu tak laku nak minta kerja kat mana-mana pun. Dapat sijil. Boleh tak tayang kan? Letak kat bilik kan cantik. Alhamdulillah. Tak boleh gitu bang. Jangan gitu bang. Aduh bang, chill lah. Janganlah. Kesian kat saya bang. Ekonomi tengah meleset ni bang kan. Macam-macam kita fikir kan. Okey lah. Abang kesian dekat korang kan. Time pandemik ni kan. Abang bagi can lagi lah. Tak ada alat means untuk imbangan. Tak adalah alat untuk imbangkan sains sosial. Sains sosial ke sains? Okey, tak ada alat untuk seimbangkan sains sosial. Masya Allah, Nur Firdaus ni orang bijak ni. Sabar dulu Nur Firdaus, sabar dulu. Kalau tak ada sijil laku, okey lah, abang bagi sijil lah Nur Firdaus. Abang bagi sijil lah. Abang bagi sijil yang laku, abang bagi kerja. Abang bagi kerja tapi kerja tu, abang tak nak bagi korang gaji. Korang nak kerja je kan? Tak perlu gaji lah. Kan? Ada yang kerja kepada belajar nak jadi doktor, nak tolong orang susah. So tolong je lah orang susah. Tak perlu dapat gaji. Saya nak jadi engineer bang, jadilah engineer. Boleh tak? Still boleh buat sains sosial. Kan? Ke sana? Still boleh berbakti pada manusia. Dengan kerja yang ada. Tapi tak ada gaji. Tak ada gaji. Macam mana? Okey tak tawaran abang ni? Tak masuk akal lah abang dia punya tawaran. Aduh. Kan? Bagilah tawaran best sikit bang. Makan pasir lah lepas ni. Macam mana nak hidup? Macam nak cari makan? Macam betul. Okey lah. Abang mengalah lah kat korang. Abang mengalah lah Abang mengalah. Abang bagi korang duit. Nak berapa? Abang sign check? 10k. Nak gaji 10k. Okey abang bagilah gaji 10k dekat korang. Faris Faisal buat coding software. Okey abang bagi 10k gaji. Banyak yang kosong ada dapatan. Abang bukan menteri. Kalau menteri boleh lah nak bagi. Abang tak ada lah duit macam tu kan. Okey lah abang bagilah Faris Faisal dan 10k Faris Faisal. 10k abang bagi Faris Faisal. Tapi 10k tu Faris Faisal boleh simpan je. Tak boleh beli apa-apa.
Tak laku mana-mana kedai. Duit monopoli lah. Senang cerita kan, abang bagi. Boleh tak? Nak tak? Oh. Serupa macam tak bagi. Habis semua dah geram dengan abang ni. Macam tak bagi je. Bagi gaji cukup makan dan cukup tanggung rumah boleh lah. Apa, yang lebih tak ada guna sangat. Okey lah. Baru Syaidi kan. Kata macam tu kan. Okey lah. Macam ni lah. Abang bagilah gaji. Kesian lah kat korang kan. Bagi gaji, abang bagi duit betul lah. Tak ada duit monopoli dah lepas ni kan. Bagi duit gaji betul-betul. Abang bagi. Tapi. Duit tu korang tak boleh beli benda yang korang suka. Boleh beli benda yang cukup-cukup je. Kalau perut kenyang, makan biskut kering, so biskut kering je yang korang boleh beli guna duit tu. Boleh? Setuju Boleh lepas ni kita makan biskut kering je. Kita kalau jalan tu sebenarnya boleh untuk naik basikal, so kita punya option adalah basikal lah kita punya travel. Dia macam sekat tau, duit banyak macam mana pun tak boleh nak buat apa-apa. Lepas dah biskut tak boleh belilah biskut, tak boleh. Kena tunggu perut lapar balik baru boleh makan. Tak boleh beli Shopee tak ada lah. Shopee memang dah tak ada lah. Shopee tu barang-barang kita suka je kan. Beli apa? Beli kursi gaming, beli apa lagi? Beli kipas-kipas besar. Apa lagi? Buat money collector. Betul tak kalau abang cakap sebenarnya kan? Kita kata je yang kita mampu nak hidup macam tu. Tapi hakikatnya kita nak lah seronok kan. Kita nak lah beli makanan sedap sikit kan. Nak rasa dah juga makan KFC, McD apa semua tu kan. Hakikatnya guys, the hard truth adalah kan, abang sayang kat korang ni sebab tahu abang cerita tau. The hard truth adalah kita hanya inginkan keseronokan je sebenarnya. Kita nak benda-benda yang seronokkan kita je. Nothing makes us much more happier than bunyi tet. Barang sampai. Oh, seronok kan. Postman kita turun bawah. Kita belajar selama ni, kita kerja selama ni, nanti kita kerja semata-mata nak apa? Nak dapatkan kebahagiaan, isikan kekosongan hati kita ni yang tak mampu untuk dipenuhi. Tak mampu untuk disatisfy. Sebab kita apa? Kita salah letak benda. Ibarat kereta, kita pergi letak air orange juice. Siapa-siapa nak buat projek FYP try lah letak orange juice. Makan-makan rosak lah kereta tu. Serosak-rosak je. Minyak pula. Kereta letaklah minyak, betul tak? Sebab itulah benda yang sepatutnya kita letak. Tapi selepas kita letak benda lain dalam hati kita ni, maka makin lama makin rosaklah hati kita. Sama lah juga kita sebagai manusia, hati kita ni menaruh untuk apa kita ni meletak Allah dalam hati kita, mengisikan kita dengan ayat-ayat Quran, memenuhi dengan matlamat hidup kita, melaksanakan matlamat hidup kita, tolong orang, bantu orang, selamatkan orang daripada landasan yang jauh daripada Allah. Kembalikan balik orang pada landasan daripada Allah. 24 hours sebenarnya nak jaga hubungan kita dengan Allah. Tapi kita telah dikaburkan dengan cara orang barat ni hidup. Macam mana tau? Orang barat dia buat apa tau? Dia belajar untuk kerja. Sains student lagi. Dia kerja untuk apa? Dia kerja untuk buat alat-alat yang baru. Buat mikrofon. Kenapa dia buat mikrofon? Dia buat mikrofon untuk karaoke. Kenapa buat karaoke? Sebab karaoke tu nak nyanyi supaya seronok. Lepas tu apa? Lepas tu dia gunakan balik untuk sains tulen. Guna balik, maka adalah satu cycle yang baru. Yang di mana sains tulen tu tak sentuh langsung dekat sains sosial. Kat sinilah masalah kita sekarang sebenarnya. Kita guna alat untuk cipta lebih alat yang akhirnya berpandukan nafsu kita semata-mata. Tetapi tadi ada yang dapat jawapan lah kan. Siapa tadi nama? Nur Firdaus tadi. Nur Firdaus ni dia baca slide abang tadi sebenarnya. Aduh, habislah kantoi yang macam ni kan. Nur Firdaus kan. Betulnya Nur Firdaus kata tadi. Akhirnya alat sebagai kita manusia sepatutnya kita faham. Alat ni as a means untuk kita laksanakan sains sosial. Orang barat cipta mic. Kita gunakan untuk apa? Untuk sampaikan usrah. Hello, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi. Kalau tak ada mic ni, korang hanya nampak apa? Abang gerak-gerak tangan kan. Ingat apa? Ingat yang bagi tu ke? Yang tanda isyarat tu kan? Korang tak dapat dengar lah. Orang barat cipta laptop, maka abang gunakan untuk sampaikan dekat korang. As a means untuk sampaikan, memanggil orang kepada Allah.
Kita nak berdakwah, kita nak beribadah kepada Allah, kena makan. Sains tulen benda tu. Kena makan. Dah makan, ada tenaga boleh berdakwah, boleh buat ibadah. Akhirnya Rasulullah SAW datang untuk hidupkan hati kita tu supaya apa? Kita menggunakan sains tulen tu untuk merawat sains sosial kita. Untuk buat tugasan sains sosial kita. Untuk laksanakan kita punya apa? Kita punya tugas sebagai abid dan khalifah. Sains tulen sebagai alat untuk kita laksanakan kita punya tanggungjawab sebagai abid dan khalifah. Bagaimana sebenarnya? Sudah. Ada gambar tak keluar lah. Ada gambar tak keluar, tak apa. Abang tunjuklah gambar apa sebenarnya kat situ kan. Dia tersorok kan. Tapi boleh baca kan. Tu old map, hand of pixel, open book. Apalah, tak kisahlah benda tu kan. Salah je dia. Okay. So macam mana sebenarnya? Sekarang korang dah tahu tadi kan. Yang hati ni sebenarnya main peranan besar. Orang tanpa matlamat hidup yang sempurna, akhirnya dia akan apa? Dia kata perangkap lah. Dalam mengejar keseronokan semata-mata tu, akan mengejar lah macam mana orang barat kejar kan. Macam mana nak kembalikan, nak betulkan hati ni kembali balik kepada sains sosial? Macam mana nak kembalikan? Sejarah merupakan sains tulen yang paling berkesan untuk apa? Untuk membetulkan balik kita punya sains sosial. Sebab tu kita tak pelik. Orang yang menjadi presiden contoh presiden US, dia orang mesti ada orang kanan dia, iaitu apa? Pakar sejarah. Apa bagi contoh mudah lah. Korang pernah dengar tak pasal pecah dan perintah? Wah, mestilah saya A+ bang sejarah dulu walaupun tidur dalam kelas. Kan? A+ bang sejarah. So saya tahu pecah dan perintah tu kat tanah Melayu semua tu benda. Tahu tak benda tu British belajar pada mana tau? Abang rasa kan? Sebab bila abang baca Quran, abang tengok dalam surah Al-Qasas, kan? Bagaimana Fir'aun dia buat apa tau? Fir'aun dia memecah belahkan kaum tu menjadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk berpuak-puak. Fir'aun dah buat benda ni lama dah sebenarnya. Dia jadikan masyarakat Mesir tu berpuak-puak supaya apa? Supaya dia boleh tindas macam mana nak tindas. Akhirnya tak ada orang pun yang apa? Tak ada orang pun yang berani nak lawan dia. Divide and rule. Terima kasih Aiman alias. Divide and rule. Bijak sangat Fir'aun dan benda tu berkesan lah. Diorang takut sama diorang habis orang US dapat tahu ataupun orang British dapat tahu, okey kita try benda sama dekat Malaysia. Jadi pula buat dekat Malaysia, tanah Melayu time tu kan. Bawa masuk orang asing, lepas tu pecah belahkan. Supaya apa? Supaya takkan berlakunya penentangan. Kan? Jadi kita ni sebenarnya kurang ilmu sejarah. Kita kurang lihat balik pada history. History, cerita siapa ni? History ni. Kita tak nak dengar cerita orang lain, tak nak. Kita nak dengar cerita barat, tak nak. Kita tak nak history. Kita nak our story. Kita nak dengar our story. Our tu siapa? Kita ni siapa semua? Kita ni ada orang Islam. Macam mana kita nak dapat balik seperti mana Rasulullah SAW laksanakan? Akhirnya kita kena apa? Kita kena tengok balik footstep. Macam mana sejarah kemenangan umat Islam terdahulu. Kalau korang tertanya gambar apa yang abang letak dalam bulat tu kan, itu abang letak gambar Quran sebenarnya. Tak pasal-pasal open book kan. Tak apalah gambar Al-Quran, bayangkan gambar Al-Quran kan, gambar Al-Quran. Gambar Al-Quran macam tu. Tahu tak dalam Al-Quran, ni trivia sikit, 1/3 daripada Al-Quran adalah daripada kisah-kisah. Kenapa benda ni? Kenapa kita nak kena tahu banyak kisah-kisah ni? Saja ke nak cerita? Nak cerita apa? Sang kancil dengan sang buaya, Cinderella and the two step sisters. Bukan saja-saja cerita ni diceritakan. Cerita ni diceritakan sebab apa guys? Sebenarnya diceritakan, jom kita tengok. Dalam Al-Quran 1/3, ni gambar ni nampak pula. Okeylah, Alhamdulillah. Dalam 1/3 kisah-kisah Al-Quran ni, dia ada kisah dua tau. Satu kisah para anbiya, kisah Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Yusuf dan lain-lain kan. Nabi Musa lah paling banyak kan, antara favourite abang kan. Dan ada juga kisah bukan Nabi, seperti apa, Luqmanul Hakim, Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud. Banyak lagi kan, Khidir kan. Banyak lagi yang kita tahu kan, Nabi Khidir itu sebab dia dah senamakan hamba Allah saja. Nak kata segala cerita-cerita yang ada ini adalah apa? Adalah sunnatullah. Maksud sunnatullah ni apa? Benda tu akan berulang. Ibarat, okey, siapa biasa buat benda ni? Kena mengaku Jangan tak mengaku, cuba mengaku kan. Siapa biasa time SPM dulu,
Kan? Kita jawab soalan. Kita jawab soalan dekat buku latihan yang kita beli tu kan. Lepas habis jawab bulat-bulat tu kita tengok belakang. Apa yang jawapan dia? Okay. Apa jawapan dia? Tahu apa jawapan dia? Tu rasa seronok. Banyaknya betul. Alhamdulillah kan. Wajib buat kan. Nak tanya cikgu pun suruh tengok belakang. Paling stres kalau cikgu beli buku, lepas tu cikgu pergi koyak jawapan tu. Kita tidak. Jawapan ku tidak. Kan? Apa paling stres kalau benda tu jadi? Dia pergi track, dia pergi cabut semua jawapan, kita pun macam ragu-ragu, betul ke tak jawapan aku ni? Padahal betul je jawapan kita. Tapi kita nak confirmation betul tak? Nak tak kalau abang kata sebenarnya dah confirmation benda ni dalam Al-Quran. Kita tertanya-tanya hidup kita macam mana? Kita tertanya-tanya kehidupan kita ni, ya Allah, sekarang jadi macam ni apa aku nak buat? Sekarang jadi macam ni apa aku nak buat? Aku dah tahu tujuan hidup aku, sekarang apa aku nak buat? Dalam Al-Quran, kalau kita tengok dalam surah ke-33 ni, surah Al-Ahzab kan, ayat ke-62 ni, akhirnya Allah telah menjadikan perkara sunatullah kan as a consistent practice of Allah in the matter of those who have gone before, and you will never find a change in Allah consistent practice. Allah telah menjadikan benda sunatullah ni akan sentiasa jadi. Dalam Al-Quran, walaupun watak dia berbeza, walaupun watak dia ada pelbagai, tetapi dia adalah apa? Adalah orang yang sama je dekat dalam dunia sebenar. Kalau dalam Al-Quran ada watak Fir'aun, sebenarnya dalam kehidupan kita sekarang ada watak Fir'aun. Ada watak Haman. Ada watak siapa lagi? Ada watak Abu Lahab. Semua tu ada sebenarnya. Ada watak Nabi Musa, ada watak Nabi Yusuf. Perkara tu akan berulang. Ada watak Qarun. Memang akan berulang, sentiasa berulang. Orang yang tengok jawapan, orang yang pergi tengok cuba cari macam mana cara nak solve everything ni, dia akan apa? Dia akan ada satu cheat code yang sangatlah berharga sebenarnya. Masalahnya kita tak tengok kan. Al-Quran ni ada berbagai macam-macam terisi kan. Macam mana manusia nak solve problem. Dan salah satu dia akan solve adalah macam mana nak hidupkan balik hati ini dan macam mana nak kembalikan balik manusia ni mengikut tujuan hidup dia menjadi abid dan menjadi khalifah semata-mata. Tak cukup ke bukti abang bagi? Abang akan bagi bukti lagi. Abang tak cukup ni kena bagi bukti lagi. Saya pernah mendengar kisah Warakah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awal-awal dapat wahyu kan dalam ketakutan kan, dalam ketakutan, kemudian dalam keadaan berselimut. Lepas tu isteri baginda Siti Khadijah membawa baginda berjumpa dengan pakcik beliau kan. Pakcik Siti Khadijah kalau tak silap abang dan nama ni adalah Warakah. Dan Warakah ni merupakan apa? Merupakan kita panggil Rabbi bahasa Melayu apa rahib rahib lah kan, Rabbi kan, alat rahib untuk apa, dia tahulah kitab-kitab yang lama tu. Pendeta, thank you Izzat. Izzat hebat bahasa Melayu dia, abang tak hebat bahasa Melayu kan. So Warakah ni apa jadi tau, Warakah ni dia cerita dekat Rasulullah apa, ini adalah apa, malaikat Jibril datang tu adalah malaikat yang sama datang ketika Nabi Musa AS dilantik sebagai Nabi. Lepas tu dia kata apa tak dekat Rasulullah? Kalau abang dengar apa, abang takut kan? Dia kata apa? Aku berdoa yang aku masih lagi hidup di saat engkau Muhammad dihalau daripada negeri engkau. Kena halau? Belum start apa-apa lagi dah kata kena halau? Kenapa kena halau? Tanya kan? Sebab itulah sunatullah yang telah berlaku pada Nabi-Nabi terdahulu. Apabila mereka membawa mesej Allah SWT, membawa risalah Allah SWT, maka akan ada orang yang dekat high position. Mereka yang menjadi malik. Bateri hampir habis. Sikit je lagi. Cari kejar charge. Kejar kan. Cuba charge kan bateri tu. Akhirnya orang yang ada pangkat tinggi, apa dia akan buat tau? Akhirnya orang ada pangkat tinggi dia akan apa? Menghalau Nabi ni daripada tempat asal dia. Jadi dia mintalah supaya dia ada untuk mempertahan Rasulullah SAW. Jadi nak kata mana yang kisah Warakah dapat tahu? Dia dapat tahu daripada kisah-kisah terdahulu lah. Kan, kisah-kisah terdahulu. Kisah-kisah para anbiya terdahulu, kalau korang nak tahu, dalam 13 tahun fasa dekat Mekah, dekat situlah paling banyak keluar. Tak percaya tengok Al-Quran. Kisah-kisah para Nabi, banyaknya adalah daripada apa? Surah-surah Makiyah. Daripada surah-surah Makiyah. Cuba cari. Memang kebanyakan daripada Makiyah. Sebab apa? Sebab apa yang akan dihadapi oleh Rasulullah SAW, dia perlu cerita-cerita daripada apa? Cerita-cerita daripada kisah Nabi-Nabi terdahulu supaya dia boleh apply.
supaya dia tahu kalau buat macam ni kena buat macam ni, kalau jadi macam ni kena buat macam ni kan. Ni abang tulis kan, kalau buat jadi gini perlu buat gini kan, macam tu lah. Dia ada dia punya step by step dah Allah SWT bagi kepada kita kan, apa nak kena buat dengan orang-orang sekian-sekian macam tu. Last but not least guys, last but not least. Terima kasih kerana telah bertahan berseka mata sampai ke hujung kan. Akhirnya tadi kita dah tahu dah why kita. Kita dah tahu dah why kita. The next step adalah kita kena tahu macam mana nak gunakan formula ni. Apa guna kalau formula lecturer bagi dekat kertas tapi tak pandai nak guna, betul tak? Kan? Kita dapat formula matematik, lepas tu macam mana nak guna ni, salin balik lah formula kan. Salin balik formula tak dapat markah pun. Kan? Kita tak dapat markah pun. Kita kena tahu how to use the formula. Dan how itu kita akan dapat daripada apa? Daripada our story. Our story ni kisah umat Islam. Kisah umat Islam ni sangat panjang. Sampai sekarang sangat panjang. Tapi abang berjaya simplifykan dalam beberapa slide saja. Tapi abang tak nak share sekarang, dah pukul 11. Nanti habis ting-tong semua kan. Ting-tong tak faham apa bang, tak dapat apa juga kan. Akhirnya abang akan cerita benda ni esok. So stay tune esok. Buat sleep over dalam Google Meet. Wah, nak kasih habis juga. Siapa betul-betul nak tahu ni apakah dia punya how, dengan hujung esok abang akan ceritakan what to do right now untuk kita baiki balik kehidupan kita, dapat 24 hours ibadah, dapat 24 hours khalifah. Kena dengar sesi esok sebenarnya, iaitu sesi our story, how to use the neglected formula, step by step rahsia kemenangan Islam simplified version. Thank you. Itu saja daripada abang. Abang serahkan balik kepada kita punya MC. Segala salah silap maafkan abang. Segala salah silap terluka, tersalah bahasa, tersilap bicara semua tu. Abang seronok lah dengan korang kan. Korang baik komitmen kan sampai ke hujung.